Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan ambil dua tajuk kerana pada minggu hadapan insyaAllah kita sambung balik Sunan Nasa'i insyaAllah. Jadi malam ni natanya ringkas saja, sekadar untuk malam ini saja. Jadi minggu hadapan insyaAllah kita akan sambung balik Kitabul Iftitah untuk Sunan An-Nasa'i. Baik, bab yang ke-136 ni ini anda tidak ubah ni berdasarkan kepada dia punya kitab asal dia. Bab ni bab yang ke-136 bermula dengan hadis 276. Bab yang ke-136 ni daripada kitab Al-Adabul Mufrad, tajuknya Babu Sakhawatin Nafs. Sakhawatin Nafs di sini maksudnya jiwa dermawan. Kita bincang pada malam ini seperti mana tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad berkait dengan sakhawatun nafs. Sakhawatun nafs ni maksudnya mana jiwa yang dermawan. Imam Bukhari telah mengemukakan 5 hadis. Di bawah bab ini Imam Bukhari telah mengemukakan 5 hadis. Hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-276. Wa bihi qala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Al-Laits an Ibn Ajlan anil Qaqqa' an Abi Salih an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ataupun Nabi bersabda, kekayaan yang sebenar bukanlah kerana banyaknya harta, tetapi kerana kaya jiwa. Kerana kaya jiwa. Secara umumnya hadis ini memaparkan kepada kita suatu kenyataan daripada Nabi, yang mana Nabi menyatakan hakikat. Kaya ni secara hakikat yang sebenar adalah kaya jiwa, bukan semata-mata. Jadi kalau seseorang itu kaya harta dan kaya pula jiwa, maka seseorang itu mendapat suatu rezeki daripada Allah yang besar, dan insya-Allah orang lain pun akan dapat ambil manfaat daripada kekayaannya. Baik, cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Kekayaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dapat kebaikan dengan harta yang diperolehinya. Mereka berusaha dengan begitu gigih tanpa mengambil kira dari mana sumber perolehan harta dan kekayaan mereka. Mereka seolah-olah masih fakir jika dilihat kepada semangat dan keinginan untuk mendapatkan harta. Jadi kata-kata Ibn Battal ini merujuk pada suatu realiti yang berlaku dalam masyarakat. Jadi apa yang disebut oleh Nabi ini tepatlah itu yang nak disampaikan oleh Ibn Battal. Sebabnya ramai di kalangan adalah, dia tidak sebut ramai, cuma ada di kalangan manusia yang berusaha dengan begitu gigih. Kita kata siang malam lah bekerja tanpa mengira waktu, nak dapat harta. Memang bolehlah harta, kaya dia. Tetapi ramai juga yang tak mengambil kira hukum halal dan haram dalam proses nak dapatkan harta. Jadi orang begini, kata Ibn Battal, tidak kaya, dia sebenarnya fakir, dia sebenarnya miskin.
Manakala maksud kaya jiwa yang menjadi hakikat kekayaan adalah seseorang tidak terlalu terdesak inginkan kekayaan, berasa cukup dengan hasil usaha sehingga tidak menjadi tamak untuk menambahkan harta sehingga hilang norma-norma agama itu. Ini maksud kaya yang sebenar. Bukan kata dia tidak berusaha, dia berusaha, tapi tidaklah sampai hilang punca, tertinggal kehidupan beragama. Tidak sampai tahap itu. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi pula berpandangan, mafhumnya, seseorang yang berusaha mendapatkan harta dan mereka berpuas hati dengan perolehannya, ada apa yang diperoleh itulah sebenarnya yang telah ditentukan oleh Allah untuk mereka. Mereka bersyukur dan ia dibuktikan dengan amalan infak memerlukan. Ini kata Imam Qurtubi. Dia panjang dia sebut ni, cuma saya ringkaskan. Saya petik tu secara mafhum. Jadi kata Imam Qurtubi beberapa perkara. Daripada kata-kata Imam Qurtubi ni kita boleh faham beberapa perkara. Pertama sekali, seseorang yang berusaha sebanyak mana dia dapat, dan dia yakin bahawa apa yang diperolehi daripada usaha dia itulah takdir Allah untuknya. Mereka bersyukur dan syukur itu dibuktikan dengan infak harta kepada orang yang memerlukan. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Baik, hadis yang kedua. Ni anda petik ringkas-ringkas saja. Yang kedua, hadis yang ke-277. Wa bi qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad bin Zaid wa Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit an Anas qala خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Beliau telah berkata, saya telah berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Dalam setengah riwayat kata 9 tahun. Jadi ulama kata 9 tahun tu mana 9 tahun 9 tahun lebih lah seperti kita lah. Kalau kira tahun 10 tahun, kalau nak kira bulan 9 bulan lebih. Itu maksud 10 tahun ni ambil secara umum, tidak kira bulan tapi kira tahun. Walaupun kita kata bulan Januari pun kira tahun tu lah. Itu maksud dia. Dia kata saya telah berkhidmat pada Nabi SAW selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata kepada saya uff, dan beliau tidak pernah komplain sesuatu. Ni saja anda terima komplain. Tidak pernah kritik lah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah komplain sesuatu yang saya tidak lakukan. Kalau ada sesuatu yang saya tak buat, sepatut saya buat tapi saya tak buat, dia tidak komplain pun. Mana dia tidak mengeluarkan kata-kata sehingga yang saya terasa hati. Dia tidak kata, misalnya ni contoh kata-kata Ana, kenapa engkau tidak buat begini? Dia tak kata pun begitu. Beliau juga tidak pernah komplain apa-apa yang saya lakukan, kenapa engkau buat begini? Dia tidak kata. Tu. Baik, apa maksud dia? Cuba kita tengok. Yang pertama, jadi apa yang disebut oleh Anas ini, bahawa Nabi ini, sebab kita tahu sikap Nabi ni, kalau ada tak kena dia mesti tegur, dia mesti buat teguran. Itu kita tak nafi. Jadi daripada kenyataan Anas ni dalam tempoh, padahal kalau nak kira Anas lah hak banyak dikritik oleh kerana sudah terlalu biasa dengan biasanya orang hak terlalu biasa hak rapat dengan ni lah, kalau dia nak kritik, dia nak kata gapo pun biasanya. Tapi tak. Sebab kita lah dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan kawan rapat kita, tu lah kalau kita nak luah perasaan, nak ayak apa kau orang lain tak ayak kita ke ayak, kita nak kata demo ni lama kau tengok demo buat ni, misalnya ke siapa kita kata, kadang-kadang guru rapat-rapat. Gak Anas memang rapat benar lah. Patut Anas pun kecil, masih sahabat yang kecil, kalau dia nak kritik pun sesuai, tapi dia tak kata. Tu maknanya Nabi ni seorang yang hebat lah. Tapi kita yakin dia membuat teguran kalau ada tak guna, tapi dalam bentuk yang berhikmat. Itu maksudnya. Okey, cuba tengok di sini. Yang pertama, mengelakkan diri daripada mencela sesuatu yang telah berlaku. Hadis ni Nabi nak isyarat
kepada kita, kita kena elak daripada mencela sesuatu yang telah berlaku. Mungkin di ketika yang lain anda akan memerlukan khidmat orang yang telah melakukan kesilapan melakukan kesilapan dan kesalahan lalu. Itu silap. Mereka tidak teragak-agak membantu anda dengan perasaan ingin membetulkan kelemahan diri dan dengan perasaan ingin membuktikan mereka jujur dan tidak acuh-acuh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Maksudnya begini, ini pun anda petik dalam beberapa syarah. Dia kata salah satu yang menjadi semangat dan motivasi kepada Anas bin Malik ni kan apa? Kerana kalau dia buat salah pun Nabi tidak cerca, Nabi tidak guna kata-kata sehingga dia terasa hati. Cumanya dia faham Nabi nak gini, sebab tu dia boleh sebut. Maknanya Anas kata dia ada buat silap, dia pun terasa, tapi Nabi tak tegur. Sepatut dia buat gini, mana dia boleh faham daripada tindakan Nabi, tapi Nabi tak kata direct, apa tak buat gini. Allah lama keduk dengan aku, tak kata erti-erti lagi. Tu biasa kalau majikan lagu tu lah. Dia tak kata, tapi Anas boleh faham. Dan itulah yang menyebabkan Anas dia sentiasa memikirkan pada kualiti khidmat dia pada Nabi tu. Tapi bahaya kalau seorang majikan, kalau anak buah dia tak kena sikit, padahal tak kena tu dari segi ijtihad yang kita kata dah. Dari segi ijtihad ya. Terus dia kata tegur bodoh misalnya. Cuba bayangkan kesal kepada psikologi jiwa dan apa kesal kepada budaya kerja selepas daripada itu. Itu yang dimaksudkan di sini. Tu. Boleh jadi pekerja tu ataupun orang yang berkhidmat kepada kita, dia akan buat alah pada. Dia akan buat hanya sekadar disuruh. Dia tak akan buat lebih. Sebab apa? Sebab apa? Hubungan dia sudah rasa dengan bos dia. Hubungan dengan majikan telah rasa. Jadi Nabi sini, Nabi berjaya mengekalkan hubungan baik dengan Anas. Bayangkan Anas bila Nabi wafat, ada riwayat kata dia tinggal ke Madinah buat seketika, sedih sangat. Dalam riwayat. Kemudian dia balik semula. Ada disebut begitu. Baik. Jadi payah nak buat ni sebab kita bos kan. Kita majikan dah tak kena, mesti kita tegur. Tegur itulah yang jadi masalahnya. Kadang-kadang tegur tu terlebih kalimah. Tu bahasa diplomatik tu. Lebih kalimah. Kalau lebih tak tahan tu. Dia boleh berlaku. Tapi Nabi ni kata pun tidak. Mengeluh pun tidak bila dia tak puas hati dengan aku. Payah tu kecek saja bolehlah kita nak. Payah nak buat tu. Kalau orang ada pekerja dia boleh tahu lah. Kita tak ada pekerja ni, kita pekerja ni memang kita juhija dengan orang, memang kita nak marah. Cuba kita jadi bos nak tahu. Di situlah ujian. Kita boleh rasa hebatnya Nabi. Baru kita boleh tahu. Yang kedua, menahan diri dari mencela orang yang melakukan kesilapan adalah salah satu bentuk orang yang al-kayyis, yang bijaksana. Kayyis ini kalimah yang digunakan oleh Rasulullah. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana, orang yang berpandangan jauh, dia tidak cela orang yang buat salah. Dan ia juga merupakan latihan diri agar boleh menerima takdir dengan seadanya. Namun wajar diberi perhatian bahawa sesuatu kesilapan yang berlaku dan ia berkaitan dengan pelanggaran hukum syarak, maka dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dalam situasi ini, konsep amar ma'ruf tetap dilaksanakan demi menjaga kemaslahatan diri dan agama. Kenapa lah? Maksud, sebab dia bincangnya panjang, cuma saya ringkaskan. Maksud yang poin yang kedua ni bukan bermakna bila kita terima takdir, maknanya tidak ada berlaku perubahan, tidak berlaku anjakan dari segi kualiti kerja. Tidak maksud begitu. Tidak. Hak kita ada bincang ni maknanya mencela orang yang buat silap. Hak tu yang Nabi tak benar. Sebab banyak adalah hadis Nabi memperingat ke sahabat dia. Nabi kadang-kadang Nabi tegur sahabat dia dengan bahasa yang tegas. Biasa kita jumpa dalam hadis. Jadi kita kena tengok dalam keadaan yang sesuai lah. Mencela itu tidak boleh. Tegur dengan bahasa tegas itu ada berlaku. Mencela ni lain, kutuk tu lain. Tu tidak boleh. Sebab apa? Dia memberi kesan buruk kepada masa hadapan syarikat, masa hadapan apa ni kita kata kerja tu. Anak buah ni bila dia tak puas hati dia buat ala kadar lah.
buat-buat bila nyupuh. Kutuk Allah nak hari. Doa keburukan kepada Allah. Tu Nabi nak elok. Nabi nak elok. Kadang-kadang kesilapan tu tak usah mana pun, sebab hubungan telah rosak, maka situlah peluang majikan tu ambil masa nak kutuk, nak kata dan sebagainya. Kadang-kadang dia buat report kepada bos lebih besar lagi dengan report yang kira-kiranya teruk lah. Nanya tu untuk kenaikan pangkat misalnya, banyak kau lah. Jadi sini Nabi nak jaga hubungan, sebab hubungan itulah yang menentukan kebaikan berpanjangan. Baik, seterusnya hadis yang ketiga, iaitu hadis yang ke-278. Wa bi qala hadatsana ibnu abil aswad qala hadatsana abdul malik ibnu amr qala hadatsana sahamah ibnu abdurrahman ibnu asad ibn al-asam qala sami'tu anas kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahima wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adah wa anjaza lahu in kana 'indah wa uqimatis salah wa ja'ahu a'rabi fa akhadha bi thawbihi fa qala innama baqiya min hajati yasirah. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, Nabi SAW adalah seorang yang rahim, sangat pengasih. Nabi ni dia simpati, dia kesian, tu sifat Nabi kepada orang lain. Maknanya nak ada rahim ni, dia tidak boleh ada sifat sombong dalam diri seorang, baru boleh ada rahim. Sesiapa saja yang datang kepada beliau pasti akan dijanjikan untuk dipenuhi permintaannya. Beliau akan terus memberikan jika ada kemampuan di sisinya. Ketika iqamah telah dilaungkan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui, Arab kampung datang lalu memegang hujung baju Nabi. Dia pegang baju Nabi lalu berkata, keperluan saya sedikit saja lagi. Tu silap tu, keperluan saya sedikit saja lagi yang masih berbaki. Macam mana anak rasa dah tadi tu, keperluan saya sedikit saja lagi yang berbaki. Maknanya dia ni bekal dia nak habis dah, sikit lagi ada. Saya bimbang saya akan lupa selepas ni. Kalau saya nak sebut selepas salat jemaah ni, selepas salat ni, bukan salat, selepas salat ni saya kukuh tak ingat, maka dia sebut lalu. Mana dia ni tak ingat juga agak ini. Kalau nak ayat lepas ni takut tak ingat pula ayat selalu. Dalam keadaan dia pegang baju Nabi. Ni orang Arab Badui kan. Kalau tidak Badui, tidak wakil yang gitu, tak apalah. Di sini kan kalau kita perhatikan, tak boleh jadi wakil ayat dah kita ni. Nabi dia boleh layan. Cuba tengok. Baginda terus bangun. Ni kata Anas duk perhati. Baginda terus bangun bersama orang Badui itu sehinggalah selesai urusan keperluan Arab Badui berkenaan. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam tampil dan menuruh ke solat. Jadi lama kalah lah tu sahabat tu tunggu. Dah terimai lagi duduk selesai Badui ni Rasulullah. Tapi sahabat tu tengok. Sebab sahabat ni kalau Nabi buat sesuatu dia tak akan kata kau mak dah ni. Sahabat tak kata gitu. Dia tengok. Hati dia boleh cerita. Sebab apa yang Nabi buat semua daripada Allah. Sahabat faham lama dah tu. Sahabat faham lama dah tu. Kalau kita tak email awak kerja lagu ni, turut pada rumah. Tak email tu buat benar. Dah ni nak ayat ni, tapi kalau berlaku pada kita ada emergency case, dia ada pula hadis lain. Kita bincang dah dulu. Dia panggil kita minta orang lain ganti, kita pergi. Kita bincang dah. Hadis tak boleh tengok kena tengok keseluruhan. Cuma hak ni nak ayatnya bab gapo dia ni? Bab cakna kepada orang susah. Padahal Nabi kata dia boleh musuh orang lain ganti. Tak. Ada maksud dia lah tu. Ada maksud dia. Baik. Jadi hadis ni anda tidak buat tidak bincang hadis secara panjang kerana hadis ni jelas maksud dia semua tadi tu. Bahawa Nabi ni dia tak biar sahaja, dia tak elok sahaja. Apakah dia nak kutuk, apakah dia nak kata, dia nak cerca, dia nak mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang minta derma, dia buat kijak lagu tu. Walaupun dia tengok orang tu tak kena, mari minta semacam aku cek 3 bulan sekali mari, tapi dia tak akan kutuk. Sebab apa? Sini anda tak termasuk, anda tidak sebut. Cuma dia terletak atas kereta dia mikir apa Nabi buat gini. Jadi teringat rasanya orang miskin siapa perekat minta derma ni tahap pemikiran dia pun rendah.
Dia tidak cerdik seperti orang cerdik, tidak. Lepas tu yang kedua, boleh jadi dia ni tidaklah bodoh sangat, dia cerdik, tapi keadaan memaksa dia meminta tu. Dalam keadaan tak cukup, tiba-tiba pergi, kalau tak sewi rakyat molek, tiba-tiba cerca, dia sedih berganda-ganda lagi. Tak kena kita tak apa. Kadang-kadang orang miskin ni dia tak sedih sangat orang tak beri, tapi bila orang kata mai minta sama, nampak sihat, malah baik, kita kata. Kita tak tahu masalah dia. Kalau betul dia gitu pun tak boleh kata. Kadang-kadang dia klik gigi, dah tak boleh apa-apa, bercucur air mata lah. Boleh berlaku. Nak ayatnya Nabi ni bila dia ajar kita sesuatu, kadang-kadang hal sesuatu kita tak terfikir dia sebut. Tu orang panggil sifat wahyu. Itulah sifat wahyu. Tak lah ni manusia boleh faham banyak perkara dah benda-benda zaman orang cerdik lah. Kalau dulu, zaman dulu. Dan hadis Nabi ni sifat dia memang boleh bertahan lama. Sifat hadis Nabi, sifat wahyu ni dia boleh bertahan lama. Tidak kata siapa satu hak tak boleh pakar kata-kata Nabi. Tak, tidak begitu. Hak tu termasuk juga. Nabi kisah sahlan. Banyaklah kalau nak bincang orang-orang miskin ni, kalau tak ada siapa-siapa bantu dia. Ingat apa berlaku di Kapur Bacok tu, bunuh anak, tahu anak dalam sungai, ingat tak cerita kan? Masuk akhbar lah. Dia jadi sombak dengan suami, duk main masuk je tu je. Beranak tahu cukup makan. Anak pun tak tahulah cerita sebenar masyarakat situ lagu mana pandangan masyarakat terhadap dia. Muka suami dia teruklah main masuk je. Masa tu suami dia dalam je lah. Akhir sekali katanya disebut pada nama muka Bacok tu, muka kawasan kita juga. Kita tanya khabar lah. Bahkan dalam akhbar tu pada sebut, rupanya anak dia tidak minum air kosong 2 hari dah, rasanya gitulah lebih kurang. Anak kecil. Dia tahu dalam sungai. Tak tahulah dia tu ada masalah lain lagi ke, wallahu alam. Tapi disebut dalam beri akhbar tu faktor kemiskinan. Dia boleh jadi gitu. Anak sebut cerita di Aceh. Seorang pensyarah tu, dia guru nama Pak Yasafa. Sebelum kena tsunami ke 100% Islam. Selepas tsunami ada 50% Kristian. Sebab apa? Sebab faktor kesusahan, kemiskinan. Bila kita kata bantuan daripada gereja datang, dia bukan mari bawa bantuan saja, dia mari bawa orang panggil dakwah dia lah. Mari bawa misi kristianisasi tu. Cuma dia bawa dalam bentuk kebajikan, menyebabkan ada 5% yang jadi Kristian. Itulah dia kesal pada kemiskinan. Sebab tu dia kena selesaikan. Dia tak boleh biar begitu. Jadi Nabi bertindak dalam hadis ni mengikut ulama sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin. Memanglah hadirat wakil ayat ada sebutkan, dia kata Ustaz Din, mari bawa api suhana bayar sakit kepala ana. Wakil ayat kapur ni, wakil ayat kapur. Dia ingat wakil ayat ni tepat suruh bayar api. Nengung kau itu. Maknanya nak jadi wakil ayat ni kena sabar dah. Bukan semua orang layak. Kalau kau tak layak, tak usah petai lagi. Kalau tidak, jadi sakit kepala. Bila sakit kepala tu macam-macam, setengah tu cari dana, rasuah, tak kira lah. Kadang-kadang tu nak memenuhi permintaan pengundi ni, dia akan jadi gitu lah. Tapi kena ingat bawah tu depan ni ada. Tengok bawah ni, saya ada. Baik. Seterusnya hadis yang keempat, lepas ni ada huraian tu. Hadis ke-279. Wa bi qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Ibn al-Munkadir an Jabir qala ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, tidaklah diminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab tidak. Nabi ni kalau orang minta satu, dia tak kata tak. Apa maksudnya? Cuba tengok. Ni huraian ni sekali dengan hadis tadi, hadis atas tu. Yang pertama, hadis Jabir menjelaskan sikap Nabi SAW ketika berhadapan dengan orang yang meminta bantuan. Jika beliau berkemampuan, maka terus dipenuhi permintaan orang berkenan. Namun jika tidak mampu memenuhinya, maka
Baginda SAW akan bertindak sebagai pemudah cara dengan meminta bantuan para sahabat yang berkemampuan. Ni memang banyak kita jumpa hadis. Siapa ada setengah riwayat, setengah hadis tu, orang yang susah tadi bila Nabi kata, "Okey, pergi jumpa sahabat aku lah." Rakyat kata, "Aku suruh." Bila dia pergi, dia boleh bantuan daripada sahabat Nabi kerana Nabi yang syur kan. Dia mari pula jumpa Nabi, terima kasih. Dia mari terima kasih. Tu Nabi kata, "Man dalla 'alal khair kafa'ilih." Orang yang menjadi punca kepada kebaikan, dia dapat pahala serupa ya. Walaupun kita tidak beri bantuan secara khusus pada dia, cuma kita je telefon ke sayang kita, ni ada orang susah ni, mu ada duit ke? Nampak dia ni susah sungguh ni, kawan tak ada ni, tiba-tiba kawan tu boleh beri, kita boleh pahala ke? Sebab apa? Sebab kita menjadi punca orang tu dapat apa ni kita kata bantuan tu. Hak kawan tu beri bantuan tu besar lagi lah pahala dia nya. Baik, Nabi SAW tidak akan membiarkan orang yang meminta berlalu begitu saja dalam keadaan hampa dan kecewa. Nabi tidak biar gitu. Tu banyak sebenarnya contoh dia mari, cuma anda tidak sebut semua. Mengenai jilid syarah dia. Baik, yang kedua, dalam satu riwayat Nabi SAW mengajar umat Islam agar jangan menyakitkan hati peminta sedekah. Bahkan jika kita tidak mampu memenuhi permintaan mereka, maka ucapkanlah kata-kata yang baik dan sopan. Mungkin 3 hari lepas tu baru boleh makan 2 hari sekali, dua kali sehari, tak apa dia tak cukup pun dia tu. Ni ada kelebihan kalau kita bantu lebih daripada orang yang meminta-minta. Baik, ayat tu sebenarnya disebut tentang sahabat Ahlus Suffah lah. Ahlus Suffah bukannya bekerja, dia dapat harta mewah sikit makan bila boleh ghanimah ya. Kita dapat maklumat daripada hadis. Ada setengah-setengah tu makan wah tamah 3 hari, siapa dia kata pedih dia perut. Ada setengah tu makan pucuk-pucuk kayu, dia kata kita pernah berak 10 hari kambing. Orang lagu ni Allah sebut dia tak meminta-minta. Pernah dalam riwayat popok munafik gi nak pujuk dia, nak goda dia supaya tinggal Muhammad ni. Mari duduk dengan aku kerja, boleh makan, beri rumah. Tasih. Dia kata sebab dia masuk Islam bukan nak harta, nak agama. Sehingga dipuji oleh Allah. Baik. Yang ketiga, Imam Al-Munawi menjelaskan dalam kitab At-Tawqif ala muhimmati ala muhimmatit ta'rif, ala muhimmatit ta'rif. Tu nama kitab. Dia kata kemurahan as-sakha. Sakha ni kan, inilah tajuk kita ni. As-sakha ke tajuk tu. Jadi kalimah as-sakha yang maksud dia kemurahan. Nak terjemah dalam bahasa Melayu, as-sakha ni mana kemurahan. Adalah memberikan sesuatu kepada sesiapa yang patut diberikan, atau keprihatinan yang dicurahkan sebelum berlaku tindakan meminta daripada pihak orang susah. Inilah kehebatan Sayyidina Umar, Sayyidina Waqar, sahabat Nabi. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Osman pada sebut, kita sebagai kerajaan jangan rakyat mari melutut depan kita. Sayyidina Umar kata gitu. Sayyidina Osman kata, sebab tu zaman Sayyidina Umar orang miskin ada nama dalam pejabat diberi bulanan, jangan dia mari minta. Apa tu? Kita pegang amanah. Kita pegang amanah daripada Allah. Jangan dia panggil ilhaf. Jangan orang miskin memalukan muka mereka mari minta dengan kita. Mari minta pula, nak boleh pula berhari-hari pula. Misalnya tak. Jadi mana kena kajian, kena perlu fikir ni. Setengah orang susah tu susah memang dia tak boleh kerja. OKU kau kita kata, setengah OKU tu boleh lagi latih untuk kerja. Setengah tu tak boleh, cacat kekal, tak mungkin. Orang tua, orang buta, ataupun orang miskin lah. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Uthman acak kalimah dia sebut kalau kita baca, jangan mereka mari cari kita, biar kita cari mereka, hantar bantuan. Itu baik. Jadi kata Imam Munawi, maksud sakha ni sama ada memberikan sesuatu pada siapa yang patut diberikan,
atau keprihatinan yang dicurahkan sebelum berlaku tindakan meminta daripada usus. Makna sebelum dia mari kita widah. Jadi nak boleh berlaku lagu tu kita kena ada maklumat, kena ada data. Hak tu kerajaan main peranan. Tok ngulu kapung pun tahu dah, kalau dalam mungkin dia email pun tahu dalam mungkin dia boleh tahu. Baik, seterusnya as-sakha. As-sakha tadi kemurahan tu dia terbahagi kepada dua bahagian. Hak ni jarang ni kita jumpa pembahagian. Ana pun rujuk beberapa kali. Dia kata as-sakha ni terbagi pada beberapa bahagian. Pertama sekali termasuk as-sakha juga tidak mengharapkan sesuatu yang ada dalam milikkan orang. Inilah tahap yang paling mulia. Sahabat ni, sahabat siapa tahap ni? Sebut dah Tuhan sebut ni lah. Susah tapi tak sihat. Tidak mengharap, tak minta. Ada setengah tu ikat perut. Oh ni lemah kita baca sahabat. Dia ikat perut, dia tutup. Dia tak semi nampak. Dia tak semi nampak, dia letak batu perut. Dia balut dengan kain. Lepas tu dia pakai baju sama. Masa dia, kalau dia balut perut kira padah dia balut, dia tak akan pecah baju. Dia takut orang nampak. Dia takut orang wui makin ni. Biar. Nyadalah tu rezeki. Moga dia tak kerja. Bukan tak kerja. Dia ni pelajar sepenuh masa. Adalah kadang-kadang makan ni tak sampai. Ada ketika ni bukan sama. Sebab gini, anak kata gitu. Sebab dalam riwayat, dalam cerita berkenaan dengan pupu as-suffah ni, ahlu suffah ni, Nabi sedia satu tempat khusus untuk orang panggil sahabat giltak makan ni. Nyadalah ketika ni tak ada tu. Ada sampai 3 hari sama saja ada. Tempat letak makan ni. Tu. Jadi pada waktu tu kan makan tamal lah bapak dia. Kalau nak tahu terang makan tamal 3 hari. Baru boleh tahu. Payuh hana mutak aja makan 3 hari gitu. Nah. Baik. Yang kedua, berinfak dengan menggunakan harta sendiri. Tu termasuk sakha juga. Jadi sakha ni kalau mengikut ulama dua. Seseorang yang memerlukan tapi dia tak minta, tidak mengharapkan, orang boleh ambil. Yang ketiga, bila dia infak, dia menggunakan harta dia sendiri. Sebab ada setengah orang infak, dia sebagai pemudah cara, dia je cari, lepas tu dia bagi. Boleh pahala juga. Dia tahu kawasan ni miskin, jadi orang wui piti pada dia bagi. Tu besar juga pahala. Tapi kalau kita wui harta sendiri, besar lagi. Tu maksud as-sakha. Baik, seterusnya hadis yang kelima. Hadis ke-280. Wa bi qala hadatsana Farwah bin Abil Maghra qala hadatsana Ali bin Mushir an Hisham bin Urwah qala akhbarani Al-Qasim bin Muhammad an Abdullah bin Zubair qala ma ra'aytu imra'atain ajwada min Aisyah wa Asma wajuduhuma mukhtalif. Pada adik beradik ni Aisyah dan Asma. Amma Aisyah fakanat tajma'u syai' ila syai' hatta idza kana ijtama' indaha qasamat, wa amma Asma fakanat la tumsik syai'an lighad. Ni beza dua beradik. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya daripada Abdullah bin Az-Zubair. Beliau berkata, Abdullah bin Zubair ni apa ni, cucu saya nak bakar juga ni, apa ni, cucu cici dia ni, Abdullah cici, Zubair ibn Awam, cucu dia Zubair ni natu dia. Okey, kata Abdullah, saya tidak pernah melihat dua orang wanita yang lebih dermawan berbanding. Ada cerita Anas bu Aisyah ni ketika bulan Ramadan, orang nak pergi minta makan ni buka puasa, orang miskin dia bui, padahal makan ni tu yang ada untuk buka puasa. Siapa khadam dia kata, kalau kita bui ke orang miskin tu, kita tak ada nak makan, nak buka puasa. Aisyah kata, bui, aku mengharapkan rezeki Allah yang banyak tu daripada rezeki semakut ni. Buka puasa dengan air rasa, air sejuk. Lepas semayang ngeri baru ada sahabat bagi semakut makan ni, gula kambing disebut. Aisyah kata, tak dia aku ayat dah. Hak kita ui tadi biasa-biasa ya. Hak ni luar biasa ni. Kambing. Buat kita kalau musyawarah pelewak sikit kalau kambing tu. Baik. Gapo dia? Cuba dia ayat sini. Cara mereka menderma berbeza. Tak apa asal derma. Kalau Aisyah ni dia mengumpulkan sesuatu sehingga terkumpul, baru dia bagi kepada, dia kumpul dia banyak dulu.
Kumpul, boleh beri ramah. Itu style Aisyah. Tu. Manakala Asma pula, beliau tidak akan tu menunggu besok, bahkan apa ya, ada sikit pun dia wih lalu. Dia tak kumpul. Tapi kuat derma dua beradik ni. Cuma bezalah hak jenis Aisyah ni, dia kumpul dulu. Siapa banyak tu baru dia wih. Jadi boleh sebab anda tengok dari riwayat lain, Aisyah ni selepas Nabi wafat, hak kumpul ni dalam hadis ni sebut. Ada riwayat lain sebut dia tak kumpul. Hak tak kumpul tu bila telah dia gini. Isteri Nabi ni bila Nabi wafat, memang pihak kerajaan bagi peruntukan. Orang lah ni panggil elang, macam elang lah. Ke isteri belanda tu ke dapat, isteri tentera pun dapat, kerajaan bagi. Itu sunnah lah, termasuk dari sunnah tu perbuatan. Jadi isteri Nabi dapat. Enggak, isteri Nabi tak bekerja. Tidak seperti orang lain. Boleh tu, terus dia bagi. Dia sipel untuk guna sikit, terus dia wilan. Tu habis lalu. Kalau hak peruntukan kerajaan. Jadi hak kumpul yang dimasuk dalam ayat, dalam hadis ni masuk mengikut pensyarah hadis, hak barang-barang hak orang bui, rezeki-rezeki lain, kalau ada kemasukan lain, itu dia kumpul. Bila banyak baru dia bui. Tapi maknanya sedekah. Peliklah cara sedekah tu. Hebat kan? Gitu maksudnya. Baik, kita ambil bab terakhir. Anda sengaja pun untuk sikit saja malam, sebab minggu depan ni kita baca Nasa'i dah, insya-Allah. Baik, bab yang ke-137, bab syuh, bab kedekut. Dia syuh ni nak terjemah tak ada bahasa Melayu. Sebab dia lebih teruk pada bakhil. Anda duk mikir kot, tapi takut kejut. Kedekut hangit. Tu baru sesuai dengan asyuh. Tapi nak terjemah situ, nak tulis situ, takut hangit yang bubuh. Tapi itu maksudnya. Baik, cuba kita tengok dalam syarah ni lah. Imam Bukhari telah mengemukakan 3 hadis di bawah bab ini. Hadis pertama, hadis 281, wa bi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awanah an Suhail bin Abi Salih an Safwan ibn Abi Yazid anil Qaqa ibn al-Lajlaj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada wa la yajtami'u asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan berkumpul debu jihad di jalan Allah dengan asap neraka jahannam dalam tubuh seseorang. Maksudnya orang yang mati syahid tak akan masuk neraka, masuk syurga. Hukum mana pun. Nak ayat gitu maksud dia nya. Nak ayat debu jihad. Mana orang yang sanggup jihad fi sabilillah dengan ikhlas, maksudnya tak akan sentuh api neraka. Itu kenyataan secara umum. Dan tidak akan berkumpul sifat kedekut. Tu nak terjemah payah tu, nak terjemah lagu mana tak tahu. Sifat terlalu kedekut. Kita letak gitulah. Kalau Piramdi tu dia Haji Bakri berhaji kedekut. Tu nak ayat berat benar lah tu. Haji Bakri anak tu haji kedekut. Nak ayat syuh ni mana lebih pada Bakri lagi. Kalau nak tambah boleh. Tidak akan berkumpul sifat sangat kedekut. Sebab sikit-sikit ni ada belakang kedekut sikit-sikit ni. Sangat ni. Dan dia ada makna dia. Dan iman dalam hati seorang sampai bila-bila. Makna kalau orang tu berimeh suruh, dia tak kedekut. Lepas tu saya nali kedekut tu ada. Sebab tu anda kata kedekut dia tu kedekut dengan kadar yang kecil. Tidak sampai, padahal kita kata dia derma juga. Sebab tu Nabi sebut, saya nali nada lah sikit, ada riwayat, tapi sanggup jihad fisabilillah. Ada sikit. Jadi ada sikit itu tidak menjejaskan dia punya nilai baik seseorang itu. Tu. Baik, tak apalah, cuba kita tengok. Yang pertama, hadis ini bertaraf sahih li ghairi. Asalnya dhaif. Tapi bila ada sokongan hadis lain, dia jadi sahih. Asalnya hadis hasan. Silap, asalnya hasan. Tapi oleh kerana banyak sokongan jadi sahih. Sahih itu li ghairi kerana bantuan riwayat lain, sokongan riwayat lain. Ni bukan kita kata hasan li ghairi, ni sahih li ghairi.
Yang kedua, sifat asyuh lebih parah daripada sifat bakhil. Kerana asyuh bukan sekadar kedekut, tetapi tamak pada harta. Setengah ulama sebut dia tamak pada harta orang lain. Hak dia kedekut hangit. Ni asyuh. Dan setengah ulama sebut dia tak suka pula orang sedekah tu. Tu syuh dia panggil. Asyuh. Imam Nawawi menyebutkan dalam Al-Minhaj, dia kata asyuhu adalah sifat tidak menunai hak dan tamak untuk mendapat sesuatu yang bukan haknya. Ni kata Imam Nawawi. Tu mana asyuhu. Yang keempat, seseorang yang sanggup berperang fi sabilillah, tak sanggup perang sabilillah dengan penuh semangat Islam dan ikhlas yang murni, tidak mungkin akan dimasukkan ke dalam neraka di hari akhirat. Ini adalah jaminan Allah SWT kepada para mujahidin. Cumanya kalau tengok dalam hadis lain, adalah sebab-sebab tu. Kena buatlah sebab tu. Misalnya hutang tak bayar misalnya, tu masalah. Tak boleh masuk surga tu, kena sesal. Banyak perkara tu, kena jaga tu. Disiplin tu kena jagalah. Baik. Yang kelima, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan antara penanda aras mukmin yang sebenar adalah penyakit asyuh. Manakala tak mungkin dia tu tersenara sebagai mukmin yang sebenar kalau ada penyakit asyuh. Bakhil peringkat tinggi ni. Ni bakhil kelas 1. Paling standard ni bakhil ni. Tak mungkin. Orang mukmin yang prihatin kepada pembersihan jiwa akan menjadikan sifat asyuh sebagai kayu ukur kualiti diri. Sentiasa semok juga, aku ni ada ke sifat asyuh. Kalau Imam Ghazali kan, dia kata kita ambil sifat-sifat Atok Maulid tu, kita letak, ada ke aku sifat ni, ada ke aku. Tu salah satu muhasabah. Kita ambil sifat-sifat Atok Maulid, kita letak, kita guna sebagai cermin diri. Ada ke tu cara dia. Cara Imam Ghazali tu menarik cara dia buat muhasabah. Baik. Imam Al-Mawardi berkata, asyuh akan melahirkan 4 sifat mazmumah yang lain. Ni parah lagi. Imam Mawardi kata asyuh yang dia kedekut peringkat tinggi ni, tapi kenapa ada ta'rif tadi lah, akan melahirkan 4 sifat tercela: tamak, jahat, buruk sangka dan zalim. Ni kesan daripada asyuh, kata Imam Al-Mawardi. Yang ketujuh, kejelekan sifat asyuh lebih jelas lagi jika diamati maksud hadis Muslim yang bermaksud, takutlah kamu pada asyuh, ia telah memusnahkan umat terdahulu. Sifat asyuh ni telah mendorong mereka melakukan pertumpahan darah dan menceroboh sesuatu yang sepatutnya mereka hormati dan pertahankan. Apa tu? Kedekut, lepas tu tamak hak orang lain, nak hak orang lain, biar dia saja ada nikmat tu. Akhir sekali berlaku ke dia? Kezaliman. Siapa mereka bunuh orang, kita kata tipu orang, jadi saksi palsu, apa? Nak dapat hak orang. Ni kesan dia. Betul lah Imam Mawardi kata kan, jadi zalim, jadi jahat. Hadis yang kedua di bawah bab ini, hadis 282. Wa bi qala hadatsana Muslim qala hadatsana Sadaqah bin Musa huwa Abul Mughirah As-Sulami qala hadatsana Malik bin Dinar an Abdullah bin Ghalib huwa Al-Huddani an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaslatan la yajtami'ani fi mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluq. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berkata, beliau tu maksudnya Nabi lah, 2 sifat yang tidak akan berkumpul dalam diri seorang yang beriman: bakhil dan akhlak buruk. Bakhil dan akhlak buruk. Makna kalau seorang Muslim tu ada dua-dua sekaligus ni dalam diri dia, tidak Muslim yang sebenar tu. Kalau ada boleh kira lagi, dua-dua dah ada, bakhil dan juga su'ul khuluq, buruk akhlak. Na'udzubillah. Hadis ini bertaraf dhaif kerana dalam sanad yang terdapat perawi dhaif, iaitu Sadaqah bin Musa.
Hadis ini juga menjelaskan hal yang sama, iaitu dua sifat buruk. Ni kena ingatlah, anda pun tidak sebut di sini. Dhaif ni dari sudut sanad lah, tapi makna dia ulama terima. Makna dia sesuai dengan hadis-hadis lain. Tetapi riwayat dia ni, sanad dia ni dhaif. Jadi hadis ini juga menjelaskan hal yang sama, iaitu dua sifat buruk ini, bakhil dan buruk akhlak, tidak akan ada pada diri mukmin yang sempurna atau muslim yang sempurna. Yang ketiga, sebahagian ulama membuat perincian. Maksud sebenar hadis adalah dua sifat mazmumah ini tidak mungkin menjadi jibillah kepada orang yang sempurna iman. Jibillahnya anda tidak hurah. Jibillah mana sifat tabiat, sifat yang sudah jadi tabiat. Jibillah ni sehingga dia tak boleh nak keluar daripada keadaan itu mana jibillah. Darah daging lah kita, sudah menjadi darah daging. Itu tak mungkin. Ada setengah ulama kata begitu. Dia kata hadis ni sebenarnya Nabi nak ayatnya bahawa dua sifat buruk ni, bakhil dan su'ul khuluq ini, tak mungkin berkumpul pada seorang yang beriman. Maksud dianya, dua sifat tercela ni tidak mungkin menjadi darah daging kepada orang yang sempurna imannya. Dua sifat ini mungkin ada kepada orang beriman, tapi tidaklah sampai ke peringkat menghalang mereka melakukan kebaikan. Sebab dua sifat ni dia boleh menghalang melakukan kebaikan. Tak mungkin sifat tu sampai tahap tu ada pada orang beriman. Kalau ada sikit-sikit tu, ramah ada tu. Baik, seterusnya hadis yang ketiga, hadis 283. Wa bi qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Al-A'mash an Malik bin Al-Harith an Abdullah bin Rabi'ah qala kunna julusan inda Abdullah fadhakaru rajulan fadhakaru min khuluqihi faqala Abdullah ara'aytum law qata'tum ra'sah akuntum tastati'una an tu'iduh qalu la qala fayaduh qalu la qala farijlu qalu la qala fa innakum la tastati'un an tughayyiru khuluqah hatta tughayyiru khalqah inna an-nutfah la tastaqiru fi ar-rahim 40 laylah thumma tanhadiru dama thumma mudghah thumma yub'athu Allahu malakan fayuktabu rizquh tu silap bagi. Fayuktabu rizquh, bukan rizquh wa khuluquh. Mereka jawab tidak. Kalau potong kaki tak boleh dah nak sambung balik tu. Abdullah mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan dapat merubah akhlaknya sehinggalah kamu dapat merubah fizikalnya. Sesungguhnya air mani telah menetap dalam rahim selama 40 hari, kemudian ia berubah menjadi darah pekat, kemudian berubah lagi menjadi segumpal darah yang tebal, dan berubah lagi menjadi segumpal daging sebesar genggaman tangan, sebesar ni, akab tu sebesar ni, nisbah kepada saiz seseorang lah. Kalau budak kecil, okay, nombor dia kecil, kecil satu lah hati dia. Kemudian Allah membutuhkan seorang malaikat untuk menulis rezekinya, akhlaknya dan nasibnya, sama ada bertuah atau celaka. Baik, sebelum kita bincang hadis ni, bahaya ni hadis ni kalau kita tak faham oleh. Kita akan boleh kata, oh dia tujuh tu menurut takdir tu hadis tu dah dia. Nak ayatnya hadis ni secara zahir, nak ayatnya akhlak manusia ni baik ke buruk telah ditentukan dalam kandungan ibu lagi. Masa dalam kandungan ibu dia lagi, masa 40 hari. Orang panggil apa? Masa dalam kandungan 40 hari lagi Allah tentu dah akhlak dia ni molek ke tak molek ke, juh ke tak juh je. Kalau kita tengok zahir, seolah-olah maknanya seseorang itu dia tidak akan boleh keluar daripada akhlak yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kawan ni jahat ni muka Allah tentu dah. Punah kalau faham gitu. Awak juh ni apa sebab Tuhan buat tentu dah awak dalam rahim ibu awak juh. Kok mana pun tak jadi jahat dah awak. Jadi kalau lagu tu manusia ni apa fungsi akalnya? Apa fungsi usahanya? Jadi tak bolehlah kita nak menyalah pada pencuri nak mana. Engkau Tuhan sudah tentu dah dalam rahim ibu dia mencuri. Dia tak boleh dah nak jadi tak curi tu. Oh, kalau faham lagu tu rasa habis. Baik. Cuba kita tengok dalam sini. Ini ringkas saja pertanyaan bagi huraian lah. Hadis ini bertaraf hasan.
Yang kedua, hadis ini menyatakan pada kebiasaannya perangai manusia sukar untuk berubah. Namun para ulama menjelaskan melalui usaha mendekatkan diri dengan kehidupan sunnah, mereka akan berubah menjadi baik. Dan ini terbukti dengan kejayaan Nabi SAW membentuk generasi awal Islam, iaitu sahabat yang mana mereka lahir dan hidup dalam suasana jahiliyah yang jauh daripada budi pekerti yang baik. Akhirnya mereka dinobatkan sebagai generasi terbaik oleh Allah SWT setelah melalui proses pembaik, kita terbaik pulih melalui sunnah. Sahabat tu teruk dulu dah setengah-setengah tu. Tu moga sampai jahiliah lah ke mana, tapi boleh berubah. Baik. Yang ketiga, menyatakan kudrah Allah Azza wa Jal menciptakan manusia melalui proses yang unik. Kenyataan ini juga menjadi dalil bahawa Allah SWT sangat berkuasa menghidupkan semula mereka. Baik, seterusnya. Yang keempat, hadis ini juga memberi pedoman pada umat manusia agar membuat perancangan yang teliti dengan menggabungkan pengalaman lampau dan ilmu pengetahuan semasa ketika melakukan sesuatu agar berjaya dan cemerlang. Dia ada maksud itu dalam hadis ini. Apa tak apa, selepas ini anda bagi penjelasan. Yang kelima, perubahan memerlukan usaha dan masa. Di sinilah terletaknya kesabaran dan konsisten, dan ini adalah sistem alam yang sengaja dijadikan oleh Allah SWT. Baik, hak ni anda tidak hurah, anda nak sebut, anda tidak tulis. Dia maksudnya begini. Jadi nak menjawab persoalan tadi, siapa Abdullah ibnu Umar atau Abdullah bin Umar tu, bila ada seorang sebut tentang akhlak seseorang, tak kira lah baik ke buruk ke, tak kira lah. Ibnu Umar kata, kalau muka kepala dia tu agak-agak boleh hidup semula ke dia lepas ni? Tak boleh. Kalau mu potong tangan dia boleh cantum semula ke? Zaman dulu tak ada lagi orang panggil zaman perubatan secanggih sekarang. Kalau potong kaki dia boleh sambung lagi ke? Tak boleh. Begitulah. Itu isyarat kepada sesuatu bila telah ditetapkan dia akan kekal begitu. Zahirnya nampak begitu. Tetapi yang dimaksudkan di sini, nak ayatnya dia jadi baik ke apa tu, sebenarnya hakikat. Orang panggil ilmu akidah. Dari sudut takdir, begitulah dalam takdir tu. Awak tengok orang itu baik, begitulah dalam takdir tu. Awak tengok orang jahat, begitulah dalam takdir tu. Jadi sebelum berlaku kita tak tahu apa maksudnya. Nak ayatnya kuasa Allah. Hadis ni mengikut ulama tidaklah bermaksud seseorang tu boleh berdalil dengan takdir Tuhan untuk dia tidak berubah. Sebab takdir Tuhan ni kita tak tahu. Sebab tu Abdullah ni dia buat andaya berdasar kepada hakikat takdir. Tapi hak sebenarnya dia tak tahu. Kita ni nak jadi jauh tak jauh, nak tahu mana? Tak tahu pun. Kita tengok orang tu buat jahat, masa tu baru kita tahu. Tu satu. Sebab kita kata matilah. Mati semua kita ni. Lepas tu dalam hadis dalam Quran sebut mati ni setelah ditentukan oleh tu. Patut tahu ke tak mati bila? Tak tahu. Bila seorang tu mati, itulah takdir dia nya. Jadi maksud hadis ni nak ayatnya sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi kalau dalam orang ngaji sifat 20 pun dia ada sebut bahawa takdir ni ada dua. Ada muallaq dan mubran. Mubran ni hak tak berubah. Misalnya mati tak berubah dah. Tarikh mati tu ulama khilaf tu. Ada kata boleh berubah dengan sebab kita menjalinkan silaturahim, bersedekah, buat baik, boleh berubah. Mati tu tak boleh berubah. So lagi dia panggil qada muallaq lah. Qada muallaq ni sesuatu yang Allah kalau dia nak ubah dia ubah. Malaikat pun tak tahu. Boleh ubah. Jadi kita yang menjadi tugas kita yang dikehendaki oleh syariat, yang Allah perintahkan kita buat agar dia jadi baik, berubah jadi baik, kena ada ilmu pengetahuan, kena ikut sunnah, usaha. Sebab tu ulama sepakat manusia boleh berusaha untuk menjadi baik. Dia bukan di luar batas kemampuan manusia. Sebab tu di sini anda sebut dalam poin yang keberapa tadi, sahabat Nabi zaman tu. Tapi bila masuk Islam, arak jadi supaya kosong, minum daripada kecil lagi minum arak tu boleh berhenti. Boleh berhenti. Nak kata tagih ada payah arak tu, ada mini bar lah kita kata di rumah tu, boleh berhenti. Gapo dia kita kata hak buat zaman jahiliah boleh berhenti. Akhir sekali jadi kuntum khaira ummah ukhrijat lin. Maknanya boleh berubah. Jadi maknanya realiti yang berlaku pada sahabat tidak seperti mana zahir hadis ni.
Zahir hadis ni tidak maksud gitu. Nak ayat takdir, mana benda tu boleh berubah. Jadi apa yang dimaksud oleh Abdullah tu dalam hadis? Nak ayatnya bila berlaku kebaikan, kita kena bersyukur apa Allah sudah takdirkan kita baik. Jadi kalau ada orang yang buat silap, buat kejahatan, nak mana kita kata Allah takdir dia gitu. Tapi dia tidak boleh berhenti situ. Allah takdir dia tu memang jahat, ada dah takdir tu. Kita tak tahu bila berlaku baru tahu. Tetapi boleh berubah. Dalilnya sahabat boleh berubah. Itu maksudnya. Tu. Kalau nak bincang tu panjang lagi sebenarnya. Anda sebut secara ringkas. Dia kena ada 3 perkara. Kena ingat 3 perkara bab takdir ni. Pertama sekali, untuk seseorang tu dikenakan hukum oleh agama kita, dia kena ada 3 perkara. Yang pertama, orang tu ada akal. Ada akal. Mana cerdik lah. Bodoh, gila, tidur, tu tidak dikira hukum kalau dia buat silap. Yang keduanya ikhtiar. Mana ada daya memilih, tidak dipaksa. Kalau dipaksa, misal contoh, kalau dia tak berzina, dua-dua tu akan dipotong kepala dia misalnya. Contoh saja. Ataupun dipaksa murtad. Tu mana tak ada pilihan. Tapi setengah ulama kata kalau zina tak boleh. Itu khilaf pula lah. 2, yang ketiga ada usaha. Usaha untuk buat. Cukup 3 perkara ni baru seorang itu dikira berdosa. Dalam kisah tadi, jadi 3 perkara ni lah sebenarnya mendidik kita supaya kita tidak menyalahkan takdir atas apa berlaku pada kita. Kamu mencuri, tapi kerana keadaan terdesak sangat, kau tak curi mati misalnya. Hal tu dia panggil tak ada pilihan tu. Cuma ulama, sebab manusia ni bukan robot. Gitu. Jadi hadis ni hadis yang terakhir yang kita bincang ni sebenarnya dia merujuk kepada kita menyedari orang yang tahu. Anda nak sebut gini mudah. Kita tengok orang buat silap, memang kita rasa apa boleh, kita akan kata gitu. Tapi bila kita tengok ke hadis ni, nak mana Tuhan uji dia. Allah telah, kan biasa orang Melayu kita, Allah Tuhan jangan dimarah dia, dah Tuhan takdir dia buat gitu. Dia ayat molek, biar dia berubah. Apa cuba tengok faham molek tu. Bila kita tengok orang buat salah, Nabi tak pernah cela. Dan biasa orang Melayu kita bercakap, nak macam mana Tuhan takdir dah gitu. Sudah tersurat dalam surat takdir Melayu kata dah, dia perangai tak molek. Kena pergi ayat molek ke dia, kena ambil dia letak sini biar betul. Maknanya ada usaha. Maknanya orang Melayu kita sudah dapat pendidikan yang baik. Bila dia kata nak mana itu surat takdir, tapi dia sebut lagi kena pergi ayat molek biar dia berubah, kena bimbing dia. Betul lah tu. Patuh anaknya betul takdir, tetapi boleh berubah. Sebab tu ada usaha ke arah nak baiki dia. Kena nasihat molek, kena counselling dia. Kalau dia nagih dadah, kena letak di pusat untuk pemulihan apa supaya berubah. Berubah tu itu yang dikenaki. Hak takdir tadi kita nak menyatakan akidah bahawa Allah berkuasa. Dari sudut tu, dari sudut tu takdir ni kalau tak berubah, takkanlah Nabi suruh minta doa panjang. Minta murah rezeki guna, murah rezeki secemok tu ya Tuhan. Maknanya ada perkara-perkara yang boleh berubah. Itu dan Allah saja ubah, malaikat pun tak tahu. Itu maksudnya. Jadi begitulah hadis yang keberapa hadis yang terakhir tadi. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan kita akan sambung kitab Al-Iftitah, bab yang ketajuk yang ke-11 dalam kitab Sunan Nasai. Lama tinggal berkebut kali kita tak apalah, kita sambung minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.